Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari titah Edendum Najib dan selepas beberapa hari Himpunan Najib dan selepas beberapa hari Anwar Ibrahim mengakui tentang kewujudan titah Edendum itu, Anwar Ibrahim sekali lagi bersuara. Generasi muda perlu berani tolak rasuah ekstremisme, kata Anwar Ibrahim. Yang ini mendapat liputan dan juga dapat komen yang setuju berjuta-juta daripada netizen. Kata mereka, generasi muda pada waktu ini mesti menolak rasuah. Jangan teruskan lagi rasuah yang telah menjadi seperti kanser barah dalam masyarakat kita. Selain daripada itu, ekstremisme juga harus ditolak oleh semua golongan muda, generasi muda. Kerana ekstremisme tidak membawa keuntungan tetapi membawa perpecahan. Kesederhanaan adalah jawapan kepada masyarakat majmuk berbilang kaum yang ada di Malaysia. Sekiranya kesederhanaan, kemajmukan yang ada di Malaysia ini diganggu-gugat oleh ekstremisme, pastinya negara yang kita cintai ini boleh saja hancur pada bila-bila waktu. Siapa yang nak jawab? Siapa nak berperbaiki? Adakah mereka yang ekstremisme itu bertanggungjawab? Mereka hanya mahu kuasa dan pangkat semata-mata. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyeru generasi muda katakan tidak pada rasuah dan ketaksuban. Generasi baru dan muda Malaysia perlu mempunyai keberanian untuk menolak rasuah, perkauman dan ekstremisme agama, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam membuat gesaan itu, Anwar berkata meskipun Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan aman, terdapat pihak yang cuba memecah belahkan negara dengan ekstremisme perkauman dan juga agama. Lebih teruk lagi, ada golongan-golongan tertentu yang cuba menunggang agama dan juga kaum. Mereka sanggup menunggangnya semata-mata mahukan kuasa dan pengaruh, semata-mata tak sabar lagi nak jadikan dirinya berkuasa dan berpengaruh. Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong sudah bertitah, kalau nak kuasa, tunggu PRU yang ke seterusnya. Jangan nak main politik pada waktu ini. Kerana rakyat sudah muak, sudah mual, sudah bosan dengan permainan politik. Kini waktunya untuk memulihkan Malaysia, membangunkan Malaysia. 5 tahun berpolitiklah semula. Jangan lagi bermain ekstremisme perkauman dan agama semata-mata nak kuasa dan mau jatuhkan kerajaan dan negara. Dalam konsep madani kami, kata Anwar, kami tidak bertolak ansur tentang isu seperti rasuah, pemimpin memboroskan kekayaan, tidak kira ia gabungan yang sama atau tidak. Katanya ketika soal jawab selepas menyampaikan syarahan di London School of Economics. Anwar berkata meskipun perlembagaan menjamin hak majoriti Muslim, Melayu dan Bumiputra, terdapat kumpulan yang menggunakan dasar berasaskan kaum menghina dan menimbulkan kebencian terhadap kaum lain. Saya akan tegas dalam hal ini. Mereka boleh mengkritik saya kerana dasar saya, tetapi tidak boleh menggunakan isu kaum dan agama, kata Anwar lagi. Anwar yang dalam lawatan kerja 5 hari berkata Malaysia dahulu mempunyai potensi untuk berkembang, tetapi hal itu dimusnahkan ekoran takbir urus yang lemah dan ketamakan. Saya mahu orang muda faham ini. Perlu ada keberanian untuk mengatakan tidak kepada perasuah, rasuah dan ketaksuban agama, katanya sambil menambah, toleransi diperlukan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia. Apabila pelajar kolej dan universiti di seluruh dunia bersatu menentang kekejaman pendudukan Israel dan projek penjajahan Palestin, ada negara bertindak balas dengan keras dan mereka ini bukan pemerintahan diktator atau autokrasi, tapi kononnya contoh unggul kebebasan dan demokrasi, kata Anwar lagi, menyentuh mengenai dua standard dalam mentakrifkan hak asasi manusia, peraturan dan norma. Ditanya mengapa Malaysia masih belum memeterai Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol 1967,
Anwar berkata kerajaan Malaysia melayan pelarian dengan baik walaupun bukan sebahagian daripada konvensyen itu. Kami mempunyai beberapa juta pekerja dan pelarian haram di Malaysia termasuk kira-kira 200,000 daripada Myanmar. Sama ada pelarian atau pekerja haram. Pendirian kami ialah layanan bersifat kemanusiaan mesti diberikan, tambahnya lagi. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Hanayo akan saman 1 bilion kepada pihak-pihak tertentu yang berusaha tak habis-habis, berusaha tak berhenti-henti, memfitnah dan merosakkan nama baik beliau? Terkini, terkejut dengan ucapan menghasut, ramai harap Hana saman ustaz aktivis ini. Ada netizen yang memberikan cadangan supaya Hanayo berikan saja saman 1 bilion kepada ustaz aktivis ini. Apa cerita? Orang ramai berharap Menteri Belia dan Sukan Hanayo mengenakan tindakan undang-undang terhadap seorang aktivis bergelar ustaz yang disifatkan menghasut rakyat. Pengerusi Persatuan Kebajikan Seplas Pulau Pinang Muhammad Sopian Muhammad Zain menerusi sedutan ucapannya yang tersebar di media sosial mengaitkan buku Becoming Hana, A Personal Journey. Hanayo menggunakan jawatan, kata beliau, jawatan sebagai ahli parlimen. Pusat khidmat ahli parlimen digunakan untuk apa? Soal beliau, dan beliau jawab sendiri dengan mengatakan, beliau mengatakan bahawa dia juga mengatakan bahawa untuk menyampaikan dakwa Sopian lagi yang pernah menjadi antara panel dalam program anjuran PAS Pulau Pinang itu. Dia juga baru-baru ini menerusi hantaran di Facebook mengecam kerajaan Madani yang disindirnya cukup cerdik, menggunakan semua atas jenama agung, serta menuntut Datuk Seri Najib Razak diberi penahanan rumah. Rata-rata menyifatkan kenyataan individu yang pernah tular kerana tidak puas hati terhadap pihak berkuasa berhubung isu warga asing berniaga di sekitar Pasar Selayang, Selangor itu sebagai keterlaluan. Antaranya, seorang TikTokers iaitu Taufik Iskandar yang mengingatkan bahawa buku Hanayo itu telah diterbitkan sejak tahun 2014 ketika PAS bersama DAP dalam Kerajaan Negeri Selangor. Tiada masalah pun ketika itu, kata beliau. Kenapa sekarang ada masalah pula? Sejak tahun 2014 sampai sekarang, berapa ramai orang Islam yang dah terikut dengan Hanayo masuk Kristian bidasnya yang meraih hampir 1,000 komentar yang majoritinya bersetuju dengan pendapat beliau. Isu buku Hanayo yang merupakan kisah dan perjalanan peribadi ahli parlimen segambut berkenan dilihat konsisten menjadi tunggangan pihak pembangkang. Malah, terdapat pensarah di Universiti Awam antara lain mendakwa pemimpin DAP tersebut berniat untuk mengubah Malaysia menjadi negara Kristian. Mengulas lanjut, Taufik mempersoal sama ada keimanan individu yang membantah buku Hanayo itu tergugat. Kenapa kalau dia berdakwa dekat kamu tergugat ke soal beliau? Saya nak tanya kamu ada iman ke tidak? Soal beliau lagi. Itu Tuhan dia, itu cara dia. Kita ada Tuhan kita ada iman, kita ada otak dan akal. Ke kamu saja politikkan isu ini dan tambah minyak soal TikTokers itu lagi. Saya haraplah, kata beliau, polis ambil tindakan pada Sopian ini kerana menghasut desaknya lagi. Apabila pendapat Anda, tinggalkan komen Anda. Bye-bye.